Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Laos, yang mana Malaysia sekali lagi kalah 2-0 kepada pasukan Laos dengan agregat dalam dua perlawanan adalah 4-1. Ini adalah kekalahan yang tidak sepatutnya berlaku. Bahkan bagi saya ini adalah kekalahan yang perlu diambil tanggungjawab oleh FAM serta para pemain sendiri, sebab mereka telah menunjukkan satu aksi yang boleh dikatakan tidak merangsangkan dan tidak memenuhi syarat sebagai seorang pemain bola sepak yang beraksi di peringkat international. Jika saya nak kata pemilihan pemain atau keserasian menjadi faktor utama kepada kekalahan tersebut, saya menafikan perkara tersebut. Sebab apa? Sebab ada pemain-pemain Malaysia yang beraksi untuk pasukan Liga Premier merupakan key player ataupun bintang untuk pasukan tersebut. Contohnya saya bagi Azhar Aras bersama dengan skuad FAM MSN yang mana menjadi top scorer dengan 8 gol dalam 20 perlawanan. Dan ada juga pemain-pemain yang menjadi super sub di Liga Super. Contohnya seperti Arif Syakirin bersama dengan KL City. Jadi apakah faktor dan juga apakah punca sebenar kekalahan ini? Ini adalah faktor yang boleh saya katakan kualiti pemain itu sendiri, yang mana kita boleh lihat kualiti serta kesungguhan yang ada berbeza di antara pemain Laos dan juga pemain Malaysia. Laos bermain dengan bermati-matian, mereka bermain dengan defense, berdisiplin, compact dan melakukan counter attack. Manakala untuk pasukan Malaysia kita boleh tengok hanya ada beberapa player yang boleh adapt dengan tactical break malu ni, dan ada beberapa player yang menunjukkan individu kualiti yang bagus tetapi tak boleh nak bermain dengan satu tim yang baik. Jadi benda tersebut telah menyebabkan Malaysia kalahlah kepada Laos yang bermain dengan lebih bersatu hati. Jadi kekalahan ini boleh saya katakan adalah satu tamparan yang hebat kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia, iaitu FAM. Maka apa yang perlu FAM lakukan untuk memperbetulkan masalah ini? Antara perkara yang boleh dilakukan oleh FAM adalah mereka perlu bekerjasama ataupun collab dengan FA negeri dan juga kelab-kelab yang ada di Malaysia untuk mewujudkan satu program akar umbi di seluruh negara untuk menggilap dan juga mencari bakat-bakat baru yang sentiasa bersedia untuk mewakili negara di peringkat antarabangsa dan mampu memberikan yang terbaik. Dengan cara ini, Malaysia akan ada banyak pool of player. So, mereka ada banyak pilihan untuk memanggil pemain-pemain yang terbaik untuk mewakili Malaysia di mana-mana peringkat, sama ada bawah 9 tahun, bawah 12 tahun, bawah 15, bawah 19, bawah 23 dan juga skuad senior. Jadi, bila mana program akar umbi berjaya di bawah ataupun dilaksanakan dengan kerjasama dari FA negeri dan juga kelab-kelab dalam Malaysia, maka pool of player tu ada, maka bakat-bakat yang ada dalam Malaysia ni boleh digilap dengan baik. Jadi FAM perlu ambil langkah untuk memastikan yang mereka ada dana, kerajaan bagi 10 juta, mereka boleh buat program akar umbi ni. Di selain itu, mereka juga boleh untuk membangunkan grass football seperti Liga Amatur, Liga Sosial di setiap negeri dengan kerjasama daripada kelab dan juga kerjasama daripada FA negeri masing-masing. Itu antara pendapat saya untuk faktor atau juga permasalahan jika ada masalah daripada kualiti pemain ataupun pemilihan pemain yang dipanggil untuk AFF bawah 23 ini. Namun saya tidak mahu membincangkan tentang itu. Saya ingin membincangkan tentang in-game tactical pasukan Malaysia menentang Laos malam. Baiklah, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia dahulu. Apakah kelemahan yang paling ketara pada skuad kebangsaan kita yang menyebabkan kekalahan kepada skuad Laos malam? Yang pertama adalah dari segi kreativiti. Di bahagian tengah, Malaysia tiada seorang pemain yang boleh bermain di bahagian midfield untuk lebih ofensif dan create chances di bahagian tengah. Yang mana boleh saya katakan di bahagian tengah Malaysia terlalu pasif dan terlalu defensif. Yang mana gandingan Arif Syakirin dan juga Shivam Pillai, yang mana Aiman Nafis terpaksa dikeluarkan awal, mereka berdua adalah pemain yang terlalu defensif di bahagian tengah. Yang mana mereka tiada variation, tiada build up, tidak boleh supply bola ke hadapan, tiada kreativiti untuk menyerang di bahagian tengah. Bahkan Malaysia masih lagi menggunakan cara yang sama, iaitu attack menggunakan Tasnim di bahagian kiri dan mereka akan attack di sebelah kanan menggunakan long ball. Jadi perkara tersebut mudah dibaca oleh pihak lawan dan akan mudah dipatahkan oleh pihak lawan. Sebab apa? Sebab mereka tahu Malaysia tak ada kualiti dan tak ada kreativiti untuk attack di bahagian tengah, disebabkan kedua-dua player midfield pasukan
pasukan Malaysia adalah lebih kepada defensif untuk membantu bahagian pertahanan. Maka di situ dah tak ada kreativiti. Pemain midfield Malaysia pula tak terlalu ofensif, maka di situ kita akan hilang apa? Kita akan hilang connection ataupun kesinambungan antara striker dan juga bahagian tengah. Maka apabila kesinambungan bahagian tengah dan juga striker hilang, maka striker akan terlalu isolate ataupun terlalu bersendirian. Maka pada perlawanan itulah kita akan lihat yang sebenarnya striker tak wujud pun pada perlawanan tu. Disebabkan apa? Disebabkan dia terlalu isolate. Tak ada orang boleh supply bola kat dia, tak ada orang boleh passing bola dekat striker. Maka striker lah yang kita akan nampak punca kepada permasalahan bahagian serangan Malaysia. Padahal masalah utama adalah di bahagian tengah yang tak kreatif dan tak ada yang boleh bermain dengan ofensif untuk connect antara striker dan juga untuk connect antara wingback ataupun winger pasukan Malaysia. Itu yang menjadi masalah utama di bahagian tengah. Masalah yang kedua adalah mengenai bahagian winger, yang mana bahagian winger Malaysia juga akibat daripada tak ada seorang yang boleh menghubungkan antara bahagian tengah dan juga bahagian wide area serta bahagian serangan, menyebabkan winger Malaysia terpaksa menggunakan individu kualiti untuk beat ataupun penetrate defensif pasukan Laos. Yang mana kita tengok Aswar Fikri bila dapat bola, dia banyak kali keseorangan, yang mana dia cuba untuk gelecek tetapi senang dipatahkan apabila dua pemain Laos akan terus marking dia, akan terus pressure dia. Jadi benda di sini kita dapat lihatlah, memang tak ada kesinambungan, tak ada connector antara satu sama lain, chemistry, persefahaman, off ball movement pun agak teruk. Itu punca yang kedua. Yang ketiga adalah punca dia di bahagian striker, iaitu Haris Naim dan juga Azhar Aras yang dimasukkan di second half. Sebab apa saya kata punca kepada Haris Naim? Haris Naim apabila dia tahu dia terlalu isolate, terlalu bersendirian, tak ada orang boleh supply bola dekat dia, tak ada orang boleh bagi bola dekat dia, dia sepatutnya menjadi seorang striker yang bijak, iaitu dia perlu tarik pertahanan untuk dekat dengan dia, ataupun dia perlu drop lebih ke bahagian tengah untuk membuka ataupun create space, buka ruang bagi pemain-pemain sayap boleh penetrate bahagian pertahanan Laos. Tetapi dia tak buat semua tu, dia terlalu statik, stay kat depan. Bila striker ataupun winger, bila midfield ataupun winger pasukan Malaysia dapat bola, dia still lagi duduk kat depan, dia tak cuba untuk tarik, dia tak cuba untuk turun ataupun drop untuk bagi ruang kepada pemain-pemain di bahagian sayap untuk masuk ke tempat dia. Jadi benda tu sedikit sebanyak mengusah ataupun menyusahkanlah untuk Malaysia menyerang pasukan Laos, sebab dia terlalu statik. Bila dia terlalu statik, defend tak bergerak. Bila defend tak bergerak, memang tugas defend adalah marking striker, terutamanya dua center back tu. Bila dah kena marking, dia tak bergerak, maka ruang kosong tak akan tercipta. Jadi benda tu yang menyebabkan Malaysia tak boleh nak serang. Itu adalah kelemahan yang ketiga yang saya nampak untuk skuad kebangsaan Malaysia. Kelemahan yang keempat, apabila midfield tak boleh nak ofensif, tak boleh nak support ataupun tak ada kreativiti, maka pada perlawanan ni apa yang kita lihat? Iaitu Malaysia terpaksa untuk create game daripada bawah. Memang Malaysia akan create game daripada bawah di sepanjang bawah 23. Kalau kita lihat di kelayakan Piala Asia, Malaysia pun create game daripada bawah. Tetapi kesinambungan daripada bahagian bawah ke bahagian tengah ada. Tetapi pada perlawanan ni, macam saya cakap, daripada defend ke tengah, daripada tengah ke serangan, tak ada kesinambungan. Bahkan daripada defend ke tengah pun tak ada kesinambungan. Jadi apabila Malaysia create game daripada bawah ke bahagian pertahanan, iaitu kepada Ubaidillah dan juga Haris Haikal, maka kedua-dua player ni yang bertanggungjawab untuk bawa bola sampai ke tengah, dan mereka juga yang bertanggungjawab untuk open gameplay. Jadi apakah kelemahan apabila defend yang buka ataupun yang buat gameplay ni? Mereka akan bawa bola pergi depan dan mereka akan terlalu naik ke atas, yang mana bila dua defend yang membentuk back 3 ni main bawa bola pergi depan sangat, pergi sampai dekat middle line ataupun middle third area, maka akan terjadinya defensive line yang agak tinggi. Apakah kelemahan kalau main defensive line yang agak tinggi bertemu dengan pasukan seperti Laos yang compact daripada segi defend dan melakukan counter attack? Pandai, iaitu counter attack akan berlaku. Yang mana apabila berlakunya counter attack, maka Laos akan pandai untuk meletakkan bola dengan bermain long ball di belakang pertahanan Malaysia. Maka striker ligat. Beberapa kejadian dah berlaku daripada game pertama lagi berlaku benda tu. Disebabkan apa? Sebab midfield tak boleh nak connect dengan serangan, midfield tak boleh connect dengan defend yang kena create game. Lepas tu bila defend barai, defend yang dipersalahkan. Padahal
Defend dah perform game ni. Dia create game, dia bertahan, semua benda dia nak buat. Macam mana nak buat game? Kan? Semua nak harapkan defend buat. Ubaidillah buat, Haris buat, Azrin buat. Memang tak akan menjadi. Defend create game, defend kena defend balik. Itu tidak boleh dalam bola sepak. Sepatutnya kena ada kesinambungan dengan bahagian midfield. Jadi apa yang boleh saya simpulkan untuk perlawanan ni, memang Malaysia punya midfield adalah punca kepada semuanya tidak menjadi. Malaysia tak ada midfield yang boleh connect bahagian serangan. Malaysia tak ada midfield yang boleh connect dengan bahagian winger. Malaysia tak ada midfield yang boleh connect dengan defend. Dan Malaysia tak ada kreativiti di bahagian tengah. Itu yang menjadi punca. Kalau di Mongolia hari itu, kita ada Mukairi, kita ada Ni Akif yang boleh kawal bahagian tengah dengan sangat baik, boleh connect kiri dan kanan dengan sangat baik, striker dengan sangat baik. Kita ada macam tu. Tetapi untuk perlawanan ni, dalam AFF bawah 23, kita tak ada. Yang mana kita ada adalah terlalu defensif. Nak bawa bola pergi depan pun tak berani. Jadi benda tu yang menjadi punca masalah utama yang saya nampak. Betulkan jika saya salah. Jadi itu yang boleh saya simpulkan untuk pasukan Malaysia. Yang boleh saya puji adalah pertukaran yang Brad Maloney buat ketika dia bawa masuk Ruven Tiran. Ruven Tiran menunjukkan satu kualiti yang bagus. Dia ada spirit. Dia seorang regular starter dekat PJ City. Dia menunjukkan yang dia ada minit permainan dan juga pengalaman. Kenapa tidak menurunkan dia? Kenapa tidak menurunkannya di awal minit permainan? Sedangkan dia ada kualiti yang boleh memberi something kepada skuad kebangsaan Malaysia sekiranya diturunkan dengan awal. Itu persoalannya. Itu yang pertama yang boleh saya bagi. Yang boleh saya puji untuk game ni, Ruven Tiran. Itu memang saya boleh puji. Ruven Tiran, Ubaidillah, Haris, Azrin. Mereka bermain dengan baik. Tapi, apa nak buat? Midfield tak hidup, maka tak hiduplah game. Sebab midfield adalah nadi general kepada bola sepak. Itu yang boleh saya katakan. Baiklah, untuk pasukan Laos, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Laos? Yang pertama, defend. Defend mereka sangat compact, berdisiplin, memang sangat cemerlang, tutup segala ruang, pandai bermain dengan low block, pandai untuk transition ketika mereka bertahan untuk melakukan counter attack ataupun menyerang, sangat-sangat laju. Benda tu sangat bagus. Saya boleh puji untuk pasukan Laos yang tu. Yang kedua, counter attack. Membuktikan yang mereka bermain menggunakan akal. Sebab mereka nampak yang defend yang create game, defend bermain dengan defensive line yang tinggi, mereka selalu supply bola dengan long ball, dengan letakkan bola di belakang pertahanan. Maka mereka tahu kelebihan pemain di bahagian striker seperti Boncak Pong semua lari laju. So, mereka boleh untuk penetrate ataupun exploit bahagian belakang pertahanan Malaysia yang bermain dengan defensive line. Jadi, benda simple. Football is simple. Siapa boleh kawal game ataupun siapa boleh manfaatkan kesilapan pihak lawan, dia menang. Set pieces. Goal set pieces. Oh, memang mantap. Kan? Jadi secara kesimpulannya, memang Laos deserve untuk menang game ni. Kan? Itu je saya boleh cakap. Jadi untuk Malaysia, perbaikilah. Carilah midfield yang boleh connect antara bahagian striker dan juga bahagian tengah, bahagian defend serta kiri kanan. Carilah striker yang pandai untuk check in, check out dan bola dan juga pandai untuk drop sekiranya di marking. Untuk winger, carilah yang lebih kreatif dan berani buat decision untuk lari one on one dan sebagainya untuk masuk dalam kotak penalti. Itu sahaja saya boleh cakap. Assalamualaikum.